Gambar tak ada? Gambar hilang? Ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Anfal ayat 14. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 11 dan 12. Ayat 11 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Maksud dia, ingatlah ketika mana dia, iaitu Allah, menutupi kamu dengan rasa mengantuk sebagai keamanan daripada Allah, dan dia menurunkan ke atas kamu daripada langit air dengan tujuan untuk menyucikan kamu dan menghilangkan daripada kamu gangguan syaitan, dan untuk mengikatkan hati-hati kamu, dan supaya kaki-kaki kamu teguh. Okey, pengajaran ayat yang ke-11. Pertama, jiwa orang yang beriman kepada Allah akan sentiasa tenang walaupun di dalam peperangan. Yang sepatutnya mereka dalam kegelisahan dan ketakutan. Yang kedua, hanya Allah sahaja yang berkuasa memberi keamanan dan ketenangan kepada manusia, dan Allah juga yang berkuasa menimbulkan rasa takut dan kesedihan dalam hati manusia. Maka sesiapa yang inginkan ketenangan dan keamanan wajib kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati segala perintahnya. Yang ketiga, orang mukmin yang terbaik sentiasa berada dalam suci dan bersih, sama ada pada zahirnya iaitu bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, atau suci pada batinnya
iaitu hatinya suci daripada sifat-sifat yang terkeji. Yang keempat, antara punca kemenangan orang yang beriman ialah bermula daripada hati yang tenang, yang akan memberi kekuatan kepada fizikal mereka untuk sabar dan teguh dalam menghadapi musuh. Okey, ayat 12. Auzubillahi minasyaitanir rajim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Maksudnya, ingatlah ketika mana Tuhan engkau telah mewahyukan kepada para malaikat agar memberitahu pada orang beriman, sesungguhnya aku sentiasa bersama kamu. Maka teguhlah, tetaplah, wahai orang-orang yang beriman. Dan aku akan campakkan dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Maka pukullah ataupun pancullah kepala mereka dan pukullah, potonglah jari-jari mereka. Pengajarannya pertama, Allah sentiasa bersama orang-orang yang beriman. Ketika dalam keadaan aman, lebih-lebih lagi dalam keadaan peperangan. Yang kedua, orang beriman mudah untuk mengalahkan musuh disebabkan Allah telah mencampakkan dalam hati mereka rasa takut dan gemetar kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, mereka yang menghalang daripada Islam tersebar dihalalkan darah mereka untuk dibunuh. Agar Islam akan sampai kepada sesiapa sahaja tanpa ada halangan. Okey, habis lah.
Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 13. Kaitan ayat malam ni dengan ayat yang lepas ialah ayat yang lepas, ayat 12. Di hujung ayat 12 Allah perintah kepada tentera Islam supaya pancung kepala-kepala orang kafir yang betul-betul menentang dan menghalang Islam daripada tersebar. Dan juga Allah perintah supaya potong jari-jari mereka supaya mereka tidak ada kekuatan. Bunyi ayat itu macam kalau salah faham, Islam tu zalim, Allah tu membenarkan keganasan, kan? Maka ayat malam ni menjelaskan kenapa mereka yang kufur, yang menentang Islam dan yang memerangi Islam, kenapa mereka tu patut dipotong kepalanya, dibunuh dan dipotong jarinya. Jawapannya ayat malam ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika demikian itu. Zalika kalau kita belajar bahasa Arab, dinama apa ni? Zalika isim isyarah. Isim isyarah ni makna isyarat kepada apa yang disebut sebelum tu. Apa dia? Iaitu mereka dipotong kepala, dipotong jarinya. Demikian itu. Kenapa? Bi'annahum. Ba ni dipanggil ba sababiyah, disebabkan. Demikian itu disebabkan annahum, sesungguhnya mereka syakullah. Syaku daripada perkataan asyak. Asyakku. Asyakku makna dia terbelah. Iza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Jadi syak ataupun asyakku makna terbelah, iaitu Allah dan Rasul dan orang beriman di satu pihak dan orang kafir ataupun musuh di satu pihak yang lain. Terbelah dua. Jadi kenapa orang kafir sampai tak boleh dibunuh, dipotong jarinya? Demikian itu disebabkan mereka syakullah, mereka menentang dan memerangi Allah wa rasulah dan rasulnya. Tak cukup menentang Allah saja, tapi Allah sertakan juga memerangi rasulnya. Pengajarannya apa? Allah nak beritahu siapa yang memerangi Allah, sebenarnya dia memerangi Rasul. Siapa yang memerangi Rasul sama dengan dia memerangi Allah. Sebab Rasul adalah utusan Allah. Siapa yang memerangi sunnah Rasul, dia juga sebenarnya memerangi Allah. Sebab sunnah itu adalah daripada wahyu. Dan Allah tak tambah memerangi Allah dan Rasul dan yang ketiga, tak ada yang ketiga. Makna apa tu? Kalau sesiapa yang memerangi orang tertentu, bukan mestinya kita wajib perangi dia. Tapi yang pasti kita wajib perangi siapa? Yang memerangi Allah dan Rasul. Okey. Bila ni? Tutup. Okey.
Ada student yang minta kita tukar background smart board ni. Sebab dia kata kalau background hitam tu, tulisan merah tak apa jelas. Dan saya dah beritahu kita dah tukar berkali-kali. Dan tetap ada yang tak positif. Jadi kalau kita nak puaskan semua hati manusia, mustahil. Mustahil. Jadi redalah apa yang ada. Kepuasan yang paling puas apa dah? Kita reda. Okey? Memerangi Allah dan Rasul. Maknanya orang kafir ni ada dua jenis. Satu, sebenar orang kafir secara umum semua memerangi Allah dan Rasul. Tapi yang wajib diperangi dan sampai tak boleh dibunuh ialah dipanggil kafir harbi. Yang sampai tahap mereka memerangi Islam. Tapi kalau kafir yang tak memerangi Islam, dia biasa je. Dia setakat kafir dengan ibadat dia dan tak kacau kita. Itu tak boleh kita perangi dan tak boleh kita bunuh mereka. Kan? Allah sebut apa dia surah Baqarah? Waqatilul ladzina yuqatilunakum. Waqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunakum. Perangilah mereka pada jalan Allah. Mereka siapa ni? Yang memerangi kamu. Tapi Allah pesan, wala ta'tadu. Jangan kamu dalam memerangi orang kafir, jangan kamu melampau. Innallah la yuhibbul mu'tadin. Okey. Kemudian Allah kata apa? Waman dan siapa yusyaqiki daripada perkataan syaqu, memerangi. Sesiapa yang menentang, memerangi Allah wa rasulahu dan rasulnya, fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras. Al-iqab, iqab ni akbu zambi, balasan selepas dosa. Akbu tu mana? Selepas. Sangat keras balasannya. Balasan apa ni? Kalau kat dunia boleh pancau, boleh potong jarinya. Itu kat dunia. Kalau di akhirat, lagilah keras. Sebab azab akhirat dia bukan sementara, tapi berkekalan. Okey? Jadi jenayah yang paling besar kat dunia apa dia? Apa dia? Bukan rasuah. Bukan rasuah kan? Bukan sulu merampas harta Petronas. Tapi jenayah paling besar apa dia? Menentang Allah dan Rasul. Jenayah paling besar ini dianggap jenayah kecil saja. Berlaku tak kebanyakan orang atas ke orang bawah menentang Allah dan Rasul? Tapi tak dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan ialah menentang okey. Zalikum yang demikian itu fazuquhu, maka rasalah oleh kamu. Ini ayat ni tuju pada siapa ni? Orang musyrikin. Dalam tafsir ada pendapat mengatakan ini ayat ni tuju pada orang musyrikin yang dah mati dalam peperangan Badar. Seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, pembesar-pembesar dia, menteri-menteri dia.
Rasalah azab ini. Sebenar zuk ni sebenar rasa. Dan bila sebut rasa, benda yang baik. Rasalah tom yam tu, kan? Bagus tak? Rasalah air tu. Tapi bila diguna pada benda yang tak baik, mana itu adalah bahasa sindiran. Dipanggil azab dalam bentuk mental, kan? Kita pukul anak, kita kata rasalah. Kemudian Allah kata wa anna, dan sesungguhnya lil kafirina, bagi orang-orang kafir, azab an-nar, azab yang azab neraka. Mula-mula Allah kata rasalah. Lepas tu sesungguhnya bagi orang kafir azab neraka. Yang rasa ni di mana? Tak. Yang rasa ni kat dunia. Mereka mati dalam keadaan hina, kan? Dulu contoh Umayyah bin Khalaf, dia majikan kepada siapa? Bilal bin Rabah. Dia menghina Bilal. Dia jadikan Bilal sebagai hamba. Tapi akhirnya yang membunuh dia siapa? Bilal. Itu satu penghinaan. Dan orang musyrikin Mekah ni, tentera mereka lebih ramai. Mereka ada kerajaan, tapi kalah kepada kerajaan Islam yang baru ditegakkan, dan bilangan tentera Islam terlalu kecil. Itu satu penghinaan. Jadi Allah kata rasalah. Tetapi yang azab kat dunia bukan berakhir di situ. Ada satu lagi azab yang sangat pedih, iaitu azab benar. Okey. Betul, orang kafir bila duduk dalam kubur, diseksa dalam kubur, apa permintaan mereka? Apa doa mereka? Doa mereka ialah, wahai Tuhan, jangan lakukan kiamat. Kenapa? Azab dalam kubur dah sangat pedih, macam Allah sebut kisah Firaun, kan? Mereka dalam neraka, dalam kubur pun dah dibakar. Tapi kenapa mereka kata jangan lakukan kiamat, jangan berlaku kiamat? Sebab mereka tahu azab di akhirat lagi dahsyat daripada azab dalam kubur. Kan, ia ni penjara 100 tahun. Yang tu penjara seumur hidup. Okey. Apa jenayah ni? Menentang Allah dan Rasul. Besar ni jenayah ni. Tapi sekarang yang dibesar-besarkan menentang menentang kerajaan. Tak, kadang-kadang menentang kerajaan pun dibesarkan juga. Ada satu lagi yang dibesarkan, Tok Guru. Menentang Tok Guru, menentang mazhab, kan? Menentang pendapat orang ramai. Macam satu jenayah yang besar. Padahal kita ajak orang beriman kepada Allah dan Rasul, kan, supaya tidak menjadi orang yang menentang Allah dan Rasul. Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Okey, ayat seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Tengok bahasa Arab, kita biasa jumpa amanu, tapi ada juga dalam Quran huruf yang sama, yang berbezanya baris. Aminu, kan? Ya ayyuhallazina amanu, aminu. Huruf yang sama, yang berbeza baris mim je. Ada ketika mim berbaris atas, ada ketika mim berbaris bawah. Hanya berbeza baris, berbeza maknanya. Itu uniknya bahasa Arab. Jadi kalau amanu, apa makna dia? Perkataan apa tu amanu kalau belajar bahasa Arab? Fa'al madhi. Jadi terjemahan tepat, mereka telah beriman. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Tapi kalau aminu, mim berbaris bawah, fi'amar, hendaklah
beriman oleh kamu. Perintah. Satu past tense, yang kedua perintah. Hanya berbeza apa? Baris dia. Ada tak bahasa Melayu bila berbeza baris, berbeza makna? Baris pun tak ada. Okey, wahai orang beriman. Dan kita dah jumpa tak tahulah berapa puluh kali dah. Bila Allah sebut wahai orang beriman, apa kewajipan kita? Sebenarnya setiap ayat wajib kita faham, wajib kita tadabbur. Tapi kalau sebut ya ayyuhallazina amanu, kewajipan tu lebih apa? Wajib kita bagi perhatian. Sebab apa? Kenapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, ada perintah kebaikan yang Allah nak kita buat, ataupun ada larangan yang Allah nak larang kita tinggalkan. Kalau kamu orang beriman, wajib kamu beri perhatian secara khusus bila baca ya ayyuhallazina amanu. Okey, apa perintah ataupun apa larangan? Iza, apabila laqitum kamu berjumpa allazina kafaru orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Zahfan yang asalnya perkataan berjalan secara perlahan. Dia panggil kalau budak yazhafu as-sabiyu. Yazhafu as-sabiyu, mana budak merangkak. Ini asal makna zahafa yazhafu ataupun zahfan, berjalan secara perlahan ataupun merangkak. Tapi akhirnya zahfan dalam ayat ini digunakan untuk peperangan, iaitu bila kamu berdepan dengan musuh dan kamu betul-betul dekat dengan musuh. Danautum al-aduwa. Dia terjemah apa tu? Bila kamu berjumpa orang kafir yang semakin dekat ataupun semakin maju, fala, maka jangan. Ini larangan. Dalam konteks ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, Allah nak bagi tu perintah ke larangan? Larangan. Bila sebut jangan, hukumnya apa? Haram. Apa yang haram ni? Tuwalluhum, kamu tuwallu, kamu memalingkan hum kepada mereka. Mereka ni siapa? Orang kafir tadi. Al-adbar jamak, plural. Kalau satu apa dah? Dubur. Ad-dubur. Kalau satu, ad-dubur. Lawan dia beda. Dubur lawan apa? Al-qubul. Kubul depan, dubur belakang. Jadi kalau satu dubur, kalau banyak adbar. Jadi duburnya sebenar belakang. Jadi kalau kamu, wahai orang beriman, kalau kamu berjumpa orang kafir dalam peperangan dan mereka semakin dekat dengan kamu, maka haram kamu memalingkan kepada mereka punggung belakang kamu. Mana apa tu? Lari. Bila kita lari, belakang kita menghadap ke siapa? Musuh. Hukumnya haram. Haram tu dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis sahih. Cuba. Satu hadis sahih Nabi kata apa?
Yang kedua. Yang kedua. Okey. Hadis ni hadis muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kita terjemah sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni namanya asalnya apa? Abdurrahman bin Sakhar. Dan dia adalah salah seorang daripada ahli Suffah, orang miskin. Dan dia masuk Islam bila? Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Nabi wafat tahun berapa? Nabi wafat tahun? Tahun? Mana 13? Nabi berdakwah kat Mekah 13 tahun. Nabi berhijrah dari Madinah berapa tahun? 10. Mana Nabi wafat tahun berapa? 10 lah. Jadi Abu Hurairah sempat bersama Nabi berapa tahun? Apa 3 pula? 4 lah. 7, 8, 9, 10. Itu dah lama tinggal matematik kan. 4 tahun je. Dan saya pernah cerita dalam salah satu kuliah. Abu Hurairah ni, dia masuk Islam disebabkan dakwah siapa? Ini nak beritahu sahabat ni bila dia terima ayat Quran, dia terus berdakwah. Dia kesannya Islam cepat merebak. Mesej dakwah terus sampai kepada satu tanah Arab tu. Sebab setiap orang merasakan bahawa Islam adalah satu agama yang terbaik untuk selamatkan manusia daripada neraka. Jadi dia nak selamatkan bukan diri dia saja, nak selamatkan semua. Jadi dia usaha untuk sampai pada semua orang. Jadi Abu Hurairah adalah hasil dakwah seorang sahabat yang baru pertama kali dengar ayat Al-Quran daripada Rasulullah dan terus beriman. Bila dia beriman, terus dia balik kampung, dakwah pada bapa dia, dakwah pada isteri dia, semua beriman. Kemudian dia dakwah pada kaum dia. Tapi kaum dia tak nak beriman. Dia ni ketua pada kabilah. Tapi dalam bab dakwah, kabilah dia tak dengar. Tapi dia tak putus asa. Setelah beberapa tahun, dia balik ke tempat dia berdakwah, kaum dia tak dengar, dia datang jumpa Rasulullah. Dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah dakwah pada keluarga aku, mereka beriman. Tapi bila aku dakwah pada kaum aku, mereka tak nak beriman. Tolong doa ke atas mereka. Apa mana doa ke atas? Doa tak baik. Kalau doa baik, doa untuk mereka. Beza bahasa Arab tu. Ud'u alaihim. Makna kadang-kadang sahabat ni dia geram juga kan. Ajak benda baik tak nak. Doa tak elok lah. Tapi Nabi layan tak permintaan sahabat ni? Tak. Nabi berdoa, Allah mahdi ad-Dawsi. Ya Allah, bagilah hidayat pada kaum ad-Dawsi. Kemudian Nabi pesan pada sahabat ni, alaika birrifqi. Hendaklah kamu berdakwah dengan lembut. Sebab dia berdakwah dengan kasar. Dia balik, bila dia beriman, dia balik jumpa isteri dia. Isteri nak dekat, dia kata, jangan dekat dengan aku. Kamu dah agama lain, aku agama lain. Kasar ke lembut? Tapi isteri dia beriman. Bapa dia nak dekat, dia kata, jauh, jangan duduk dekat. Kenapa ni? Sebab agama kamu dah lain, agama aku dah lain. Bapa dia kata, aku ikut agama kamu. Okey, beriman. Begitu juga dia kata pada kaum dia, jangan bercakap dengan aku, jangan duduk dekat dengan aku. Sebab apa? Aku dah agama yang lain. Kaum dia tak dengar. Jadi Nabi pesan, alaika birrifqi. Hendaklah kamu berdakwah dengan lembut. Nabi doa, kemudian Nabi pesan pada dia. Bila dia balik berdakwah, sekali lagi setelah berbekalkan dengan doa Nabi, alhamdulillah, pada tahun 7 Hijrah, masa peperangan Khaybar, dia datang daripada kampung dia, Ad-Dawsi dekat Yaman, bawa lebih kurang 70 ataupun 80 keluarga Daus yang beriman. Salah seorangnya Abu Hurairah. Siapa nama sahabat ni? At-Tufay bin Amru.
At-Tufail bin Amru, apa bangsa dia? Ad-Dawsi. Jadi Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Tengok, subhanallah. Walaupun dia hanya 4 tahun bersama Nabi, tapi dia adalah periwayat hadis Nabi yang paling banyak. Abu Bakar paling lama beriman kan? Umar, Osman, Ali lagi lama. Tapi mereka tak menjadi periwayat hadis yang paling banyak. Yang paling banyak yang duduk bersama Nabi 4 tahun. Sebab apa? Kenapa? Sebab setiap orang ada tanggungjawab masing-masing. Setiap orang ada kelebihan. Abu Hurairah kerja dia beda. Mana Nabi pergi, dia bersama Nabi, dia catat. Mana Nabi cakap, dia catat. Abu Bakar ada tugas dia, Umar ada tugas dia. Tak apalah, Abu Bakar jadi khalifah kan? Kita penulis hadis pun tak, khalifah pun tak kan? Okey. Jadi berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? 5,000 lebih. Banyak tak pahala Abu Hurairah? Setiap orang nak belajar hadis Nabi mesti sebut An Abi Hurairah, dia dapat pahala. Berjuta orang sebut nama dia, dia dapat pahala. Dan lagi berdapat banyak pahala siapa? Ni Tufail ni. Ya. Dia yang menunjukkan kepada Abu Hurairah supaya dia beriman. Akhirnya Abu Hurairah beriman kerana At-Tufail. Maka semua kebaikan Abu Hurairah, At-Tufail dapat pahala. Tak tahu. Dia ni Abu Hurairah 5,000 lebih. Dia dapat pahala sama 5,000 lebih. Sebab kalau tanpa dakwah dia, Abu Hurairah tak beriman dengan izin Allah. Okey? Dan lagi dapat banyak pahala lebih daripada At-Tufail bin Amru siapa? Rasulullah SAW. Nampak tak? Itu yang maksud dia. Tidak ada yang Allah kata, tidak ada manusia yang paling baik kerjanya melainkan pendakwah. Sebab semakin ramai dia berdakwah dan orang yang dia dakwah juga menjadi pendakwah, semakin banyak pahalanya. Okey? Okey, kita nak terjemah hadis kan? Tak apalah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, ijtanibu. Apa makna ijtanibu? Daripada Nabi kata jauhkan as-sab'ah. Sab'ah apa dia? 6 ke 8? 7 kan? Biasa kita jumpa sab'un dalam ayat apa? Tak, itu jarang jumpa. Itu surah Baqarah. Kita mana selalu baca surah Baqarah? Ini surah yang selalu dia baca tiap malam. Al-Mulk. Baca ayat tu. Allazi khalaqa sab'a samawat. Allah yang mencipta 7 lapis langit. Okey. Nabi kata jauhkan 7 al-mubiqat yang membinasakan kamu. 7 perkara ni kalau ada pada kamu, hancur agama kamu. Celakalah kamu. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna? Apakah 7 itu? Sahabat sensitif, kalau sebut celaka dia nak tahu. Sebab ni bukan celaka kat dunia, celaka di akhirat. Maka kata Nabi, pertama asyirku billah, syirik pada Allah. Celaka yang paling celaka, syirik. Yang kedua apa dah? Sihir. Jadi ada tak sihir? Ke tak ada? Siapa cakap ni sihir? Rasulullah cakap. Jadi kalau Nabi cakap sihir, ada tak sihir? Kenapa nak menafikan? Yang ketiga, waqatlu an-nafsi, bunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali bil haqq, kecuali kerana kebenaran. Mana boleh tak bunuh orang kalau ada sebab? Boleh. Siapa yang boleh dibunuhkan? Orang yang murtad kan? Nabi kata siapa murtad, bunuh. Yang kedua, orang yang berzina dan dah berkahwin, rejam sampai mati kan? Yang ketiga,
Ha? Apa dah? Bukan. Yang ketiga ialah orang yang membunuh, dia panggil qisas. Jadi kalau tanpa hak, haram bunuh. Dan bunuh orang tanpa sebab adalah dosa besar. Tapi sekarang bunuh orang ni dalam masyarakat kita dah satu benda biasa. Kalau dulu bunuh orang yang dia tak suka, bunuh yang orang dia tak kenal. Tapi sekarang bunuh siapa? Bunuh mak, bunuh ayah, anak bunuh, suami bunuh isteri. Ada yang terbaru pula, isteri bunuh. Itu pun dah jadi biasa. Isteri bunuh suami. Hebat. Okey, yang keempat, yang ketiga, makan riba. Allah tak kata ambil riba, makan. Riba boleh makan tak? Siapa pernah makan riba? Ada jual kat kedai-kedai mamak ke? Dia sebenarnya makan ni Allah nak beritahu apa? Nak beritahu benda yang paling bermanfaat pada manusia ialah benda yang dimakan. Sumbernya kadang-kadang daripada riba. Okey. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, makan harta anak yatim. Dosa besar dia. Al-mubiqat. Yang keenam, watawalli yaumaz zahfi. Lari dalam hari Zahfi. Tadi kita jumpakan ayat yang kita belajar. Zahfan. Makna apa? Ketika musuh dah marak, maju ke hadapan, tiba-tiba lari. Al-mubiqat, dosa besar. Maka ada ulama mengatakan antara dosa paling besar, di kalangan dosa besar, ada yang paling besar. Syirik pada Allah dan juga termasuk lari daripada peperangan. Yang ketujuh, wa qazfu al-muhsanat. Al-muhsinat, menuduh wanita yang baik, yang beriman. Tuduh wanita yang baik berzina, macam orang tuduh Aisyah berzina. Itu dosa besar. Okey. Kita balik pada ayat kita. Kena? Ha? Okey dah. Ayat seterusnya. Ha? Oh, dia sepatut 16 lah. Yang ayat ni bersambung. Anda ingat yang 16 tu ayat 15. Kena tambah satu ayat lagi. Kalau tak sangkut ni. Adakah haram secara mutlak lari daripada peperangan? Tak ada kecuali langsung? Ada kecuali. Kecuali ayat yang 16 ni. Okey. Waman. Jadi tak ada ruang. Tulis kat atas. Dan man, siapa? Yuallihim, berpaling ataupun lari dari mereka, dari musuh. Yauma izin, pada hari itu, hari peperangan. Duburahu, duburnya, belakangnya. Mana lari lah ni, Tadi al-adbar kan? Sekarang dubur. Kenapa? Kalau adbar ramai kan? Kalau dubur seorang. Balik pada siapa? Man. Kalau kita belajar bahasa Arab, man ni dia seorang lah. Siapa? Siapa yang memalingkan punggungnya daripada musuh pada hari itu, Allah nak begitu. Dia dosa besar dan apa kesannya. Illa, kecuali. Ada kecuali. Mutaharrifan,
Mutaharrifan ni insiraf. Insarah ilal hirf. Dia terjemah apa tu? Berundur. Bergerak ke arah lain ataupun berundur. Likital, untuk berperang. Ini Allah nak beritahu, kalau lari kerana dua sebab ni bukan dosa besar dan dibolehkan. Pertama apa dia? Dia lari ke arah lain untuk berperang juga. Makna strategi. Dia undur untuk serang balik. Itu bukan dosa besar. Itu dipanggil strategi. Satu. Yang kedua, yang dibenarkan. Yang kedua, mutahayyizan. Mutahayyizan ni kembali, dia lebih kepada rujuk. Kembali untuk bergabung ila fi'ah, kepada fi'ah ni taifah, kumpulan. Kumpulan apa ni? Dalam tafsir, sama ada dia berundur kembali untuk bergabung dengan kumpulan yang lain. Sebab apa? Sebab bila dia tengok musuh bilangannya ramai, kuat, dan mereka tu bilangan kecil, tak pada lawan, dia pun berundur untuk bergabung dengan kumpulan satu batalion yang lain. Ataupun dia kembali kepada ketua yang besar untuk meminta bantuan. Maka itu tak dipanggil lari daripada peperangan. Okey, dua sebab yang dibenarkan. Pertama, berundur untuk serang balik. Yang kedua, berundur untuk bergabung dengan kumpulan lain supaya menjadi lebih kuat. Kalau tanpa dua sebab ni, hukumnya ialah faqad. Maka sesungguhnya ba'a, dia telah kembali bighadabin, dengan kemurkaan minallah. Allah beritahu, kalau dia lari daripada peperangan bukan kerana dua sebab ni, dia dapat apa? Allah tak sebut bentuk azab. Sebenar bila Allah murka tu makna apa tu? Mana bila murka lawan dia redha. Mana Allah tak akan redha pada orang ni, dan dia akan jauh daripada rahmat Allah. Murka daripada Allah. Kalau murka daripada bapa pun dah tak bagus. Murka daripada suami, okey tak? Suami marah. Saya biasa je, memang tiap hari suami marah. Dah kalih dah kan. Kalau murka daripada bos, ada masalah kan. Kalau murka daripada PM, ngurusi masjid lah. Kalau murka daripada sultan, tak sedap duduk kan. Tapi jarang orang rasa satu benda yang menakutkan, iaitu bila Allah murka padanya. Jadi Allah sebut murka ni daripada siapa? Daripada Allah. Supaya kita rasa ni kemurkaan yang paling-paling menakutkan. Kemudian itu kat dunia. Wa ma'wahu, dan ma'wahu. Ma'wa apa dia? Tempat kembalinya Jahannam. Neraka Jahannam. Apa makna Jahannam sebenar? Neraka yang dalam, lagi gelap. Dalam panas, api, kemudian gelap, tak nampak apa. Kemudian dalam pula. Bila dalam ada kemungkinan tak boleh keluar? Tak boleh. Wa ma'wahu Jahannam, dan Allah beritahu neraka Jahannam adalah wabi'sal masir,
Dan itulah seburuk-buruk masir, tempat kembali. Tempat kembali. Kenapa Allah sebut ni? Tak cukup dengan tempat kembali mereka neraka Jahannam. Tak cukup dengan tu, Allah sebut lagi sifat Jahannam, iaitu seburuk-buruk tempat. Apa yang Allah nak sampaikan? Dia kadang-kadang kita tengok orang kena azab kan, kita kata teruknya. Lepas tu tahun depan kita tengok lagi teruk. Ya Allah, yang tahun lepas saya tengok dah teruk ni, rupa-rupa dia teruk lagi. Tapi lepas tahun ada lagi yang teruk. Faham? Tapi Allah kata neraka Jahannam yang paling, makna ada lagi tak yang lebih teruk pada tu? Tak ada. Jangan fikir oh ni okey lagi, ni ada lagi, tak ada. Inilah yang paling-paling teruk. Apa dosa dia? Lari kan? Allah tuju pada siapa ni? Asalnya peperangan apa ni? Siapa yang ikut dalam peperangan Badar? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi solat 5 waktu tak? Sedekah tak? Dah korban segala-galakan, bahkan pergi berjihad tak? Tiba-tiba lari masuk neraka Jahannam. Walaupun dia adalah sahabat, walaupun dia solat 5 waktu, walaupun dia solat malam. Boleh faham? Kenapa lari daripada perang ini satu dosa besar? Sebab tu ada kumpulan Murji'ah. Murji'ah dia mengatakan bahawa siapa-siapa yang mengucap 2 kalimah syahadat, dia akan selamat daripada api neraka. Akidah tu, pegangan tu bercanggah dengan ayat ni. Ni sahabat ni dah solat ni, dah sedekah ni, dah berjihad, cuma lari je. Allah kata Allah murka dan tempat kembalinya neraka Jahannam. Dan ingatlah, bila tempat kembali neraka Jahannam, makna kekal ke akan keluar? Kekal. Bila sebut ma'wahu untuk orang kafir, hanya jenayahnya lagi daripada peperangan. Jadi soalannya, kenapa ni ibadat dah okey apa semua, pergi dah berperang, cuma lari je? Kenapa sampai tahap masuk neraka? Dah Allah sangat murka. Kenapa? Bila dia lari, makna apa? Dia nak membiarkan Islam jadi hina. Bila Islam kalah, hina tak Islam, dan memberi kekuatan tak pada kafir. Dan mungkin sebab dia lari, Islam kalah, Islam terbantu, Islam tak akan tersebar, dan sekian ramai lagi manusia akan menjadi kafir dan masuk neraka sebab dia lari. Apa dia? Dia kalau lari daripada apa ni? Berdakwah, berdosa juga, tapi tak adalah dosa besar. Oh Ustaz, kalau dosa kecil, okeylah, saya tak tahu dosa kecil tak. Tapi kalau yang Nabi sebut dosa yang paling besar, Nabi sebut secara spesifik, iaitu lari daripada peperangan. Makna lari daripada menyelamatkan orang daripada kekufuran sebenarnya juga adalah dosa besar, cuma taklah sebesar dosa ni. Sebab orang nak masuk neraka, kita buat tak tahu je. Kita sebenarnya tidak ada hati peruk, kan? Dalam hati kita tidak ada sedikit pun rahmat kepada orang. Kita ada sifat pentingkan diri, kan? Kenapa timbul lari ini? Kenapa timbul lari? Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis. Cuba Faisal. Okey. Kita tengok hadis ni. An Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah fi ba'di ayyamihi, pada sebahagian hari-harinya,
allati yang laqiya fiha, yang Nabi jumpa ataupun berdepan dengan musuh. Apa Nabi buat? Intazara, Nabi menunggu. Hatta sehingga iza apabila malat asyamsu, matahari condong. Mana matahari gelincir. Mana ada ketika-ketika Nabi bila nak serang musuh, Nabi tunggu matahari gelincir. Kenapa? Supaya cuaca tu tak terlalu panas. Bila nak serang musuh, dalam keadaan kepanasan, dia tak memberi kekuatan. Jadi Nabi tunggu sejuk sikit. Jadi sebahagian hari bila berdepan dengan musuh, Nabi tunggu sehingga matahari condong. Qama fiha. Kemudian lepas tu Nabi kata, faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau, jangan kamu bercita-cita liqa'al adu, nak jumpa musuh. Jangan berangan-angan. Mana musuh ni? Aku nak cari dia, aku nak jumpa dia, aku nak berperang. Jangan. Sebaliknya, was'alullaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah, keamanan, keselesaan. Kenapa? Kenapa Nabi kata jangan minta jumpa musuh? Sebab bila jumpa musuh, tengok kawan tu tumbang, tengok kawan tu kena potong kaki, tengok kawan tu kena penggalai. Apa perasaan kita? Nak lari kan? Bila kamu lari, ketika itu dosa besar. Allah akan murka. Jadi jangan minta nak jumpa musuh. Tetapi faiza laqaitumuhum, maka apabila kamu tak minta, tapi ditakdirkan kamu jumpa musuh, kewajipan kamu fasbiru, sabar. Wa'lamu, dan motivasi untuk kamu sabar apa dia? Ketahuilah, annal jannata, sesungguhnya surga, tahta zilali asyuf, surga itu di bawah bayangan pedang. Faham? Kamu berperang ni jangan tengok mati, tapi tengok surga. Sebab orang mati syahid dalam peperangan, roh dia terus terbang ke surga. Sebab itulah sahabat-sahabat ni bila Nabi isytah semua berebut walaupun dia budak. Sebab dia bukan tengok mati, dia bukan tengok hilang dunia, dia tengok dia akan dapat jauh lebih baik daripada dunia yang dia akan tinggalkan. Dalam peperangan Mu'tah, sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik kepada Ali bin Abi Talib, dia mula-mula Zaid bin Harisah jadi ketua panglima perang, pegang bendera, kemudian Zaid tumbang. Ja'far pula ambil bendera tu, pegang dengan tangan kanan. Tangan kanan dia dipotong. Dia buat apa? Ni tangan kanan dia potong ni. Dia buat apa? Dia ada alasan tak untuk berundur? Bendera tu dia bagi pada orang. Ada alasan. Bukan berundur keluar lari, tak. Bendera tu dia bagi pada orang lain. Sebab tangan kena potong, tak. Dia tak bagi pada orang lain. Bendera daripada kanan, dia pegang pula tangan kiri. Kemudian musuh potong pula tangan kiri. Dia buat apa? Tak, dia ada sikit tangan ni. Ni tengah-tengah potong berdarah ni, dia kepit bendera. Sebab apa? Nak tegakkan bendera supaya memberi isyarat pada musuh Islam tak kalah. Dan akhirnya dia kepit bendera tu, badan dia dipanah, dicucuk dengan pedang, ada 80. Semua kat depan, tak ada satu pun kat belakang, menunjukkan dia tak lari. Dan akhirnya dia tumbang. Kita tengok sahabat, kenapa dia begitu berani? Walaupun dah dua-dua kena potong, masih nak pegang bendera. Kenapa? Sebab kepala dia duduk kat mana masa tu? Surga. Dan memang Nabi sebut hadis, Ja'far bin Abi Talib terbang di surga dengan 2 sayapnya. Dia tak ada tangan, Allah ganti sayap bersama para mereka. Nabi kata jangan bercita-cita nak jumpa musuh, tapi bila jumpa sabar. Macam mana nak sabar? Ingat surga. Kalau nak dapat surga mudah, surga di bawah bayangan pedang-pedang. Jadi Allah sebut, orang beriman ni peringkat awal dia minta nak berperang masa kat Mekah. Allah tak bagi. Tahan tangan kamu, jangan lawan. Kamu buat solat je, sedekah dan macam biasa je. Jangan lawan. Wahai Tuhan, bagilah kami berperang, izinkan kami berperang. Bila berhijrah ke Madinah,
Islam dah kuat, Allah perintah berperang. Apa mereka jawab? Ini sahabat ni, sahabat Nabi, bukan sahabat kita ni. Apa mereka kata? Oh, tak tahu kan? Bukan surah Baqarah. Tapi bukan semua sahabat lah, sebahagian. 214 ke? Bukan. Anda bagi dua kan? Satu lagi. Bukan. Ada satu lagi. Ini yang 254 ke? Ya, okey. Kita tengok Allah rakam ni. Walaupun mereka tu sahabat, tapi bila berdepan dengan berperangan, sebelum tu minta. Bila Allah wajibkan, mereka mula beralasan. Allah kata apa? Alam tara ila. Satu lagi. Ini kisah Bani Israel pun kisah dia sama. Cuma kita nak yang sahabat Nabi. Ada berapa? 214 Am Hasibtum tadi kan? Bukan. Kesilap bagi nombor. Nombor ayat pun lupa. Ingat ayat lah. 216. 216. Betul. Ini salah satulah, tapi bukan ni. Satu lagi? Sorry. An-Nisa, sorry. An-Nisa 77. Sorry. Okey. Allah kata apa? Cuba tengok terjemahan dia. Alam tara. Tidakkah kamu lihat, wahai Muhammad? Lihat apa ni? Ilal lazina, kepada orang-orang yang qila lahum. Ini sahabat Nabi ni. Yang dikatakan kepada mereka, iaitu sahabat yang di Mekah. Dikata pada mereka pada kufu aidiyakum. Tahan tangan-tangan kamu, jangan berperang. Sebab mereka minta berperang. Ada sahabat kena seksa, ada sahabat kena bunuh, tapi tak boleh lawan. Jadi mereka minta pada Rasulullah, benarkan kami lawan dan kami berperang. Maka turun ayat ni melarang. Tahan tangan kamu, jangan berperang. Habis kena buat apa? Wa aqimus salah, dirikan salat. Kemudian wa atuz zakah, keluarkan zakat. Zakat ni bukan zakat wajib ni, sedekah, bantu orang miskin. Sedekah yang sunat. Falamma kutiba alaihim, maka tatkala kutiba, diwajibkan kepada mereka al-qital, peperangan. Bila diwajibkan, tadi minta, tapi bila diwajibkan, apa sikap mereka? Iza fariqum minhum, tiba-tiba sebahagian daripada mereka itu yakhshawnan nas, takut pada apa? Takut pada orang dah. Tadi nak bunuh orang, sekarang takut pada orang. Ka khasyatillah, sama seperti takut pada Allah. Dia takut pada orang sama level dengan takut pada Allah. Au ashadda khasyah, ataupun dia takut pada orang lebih daripada takut pada Allah. Allah tegur. Wa qalu, dan mereka juga berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina alqital, kenapa engkau wajibkan ke atas kami berperang? Tadi minta. Faham tak? Allah nak tegur perangai manusia. Perang apa ni? Bila tak ada, minta tunjuk gedebel kan? Bila ada, cabut lari. Ustaz, saya memang nak pergi. Bila ajak, wahai Tuhan, kenapa engkau wajibkan kepada kami peperangan? Laula akhartana, alangkah baiknya kalau engkau
lewatkan sedikit peperangan ila ajalin qarib, kepada tempoh yang lain, ketika kami dah tua, dekat nak mati, eloklah kan. Sebab dia orang dah kat Mekah kena tekan, kena seksa kan. Tiba-tiba pergi Madinah, dalam kepala dia apa dia nak? Rehat dulu kah. Kenapa sekarang kan? Ini berperang, dalam peperangan Badar tahun berapa hijrah? Dua hijrah. Baru setahun hijrah kena berperang. Jadi boleh tak lewatkan sikit? Apa sebab? Sebab nak berehatkan. Maka Allah jawab, qul, wahai Muhammad, jawab pada mereka yang tak nak berperang ni. Sebab kononnya nak seronok. Allah kata apa? Mata'ud dunia. Keseronokan dunia adalah qalil. Apa yang sikit ni? Dunia mana yang sikit ni? Allah kata mata'ud dunia. Makna apa tu? Semua dunia lah. Bukan dunia dia, bukan dunia masa dia, tapi dunia sejak Allah mula cipta sampai kiamat, semuanya adalah sikit je. Yang kamu tak nak pergi berperang sebab saya dunia ni, aku nak beritahu, yang kamu sayang tu sikit je. Tetapi wal akhiratu, akhirat jauh lebih baik. Kalau kamu pergi berperang sabar, kamu sebenarnya dapat lebih jauh baik dan lebih jauh kekal daripada dunia yang kamu sayang. Tetapi untuk siapa ni akhirat? Khairun liman ittaqa, untuk orang yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, dan kamu tidak akan dizalimi walaupun sekecil. Jadi buat apa saja kebaikan, kamu akan dibalas. Boleh tengok Allah tegur siapa ni? Tegur sahabat sebab apa ni? Tak nak berperang. Kita duk bergaduh pasal apa? Sebab berperang pun tak, sebab berdakwah pun tak. Sebab apa? Hanya berbeza pendapat kan. Maki hamun. Jauh tak kita daripada Islam yang dibawa oleh Rasulullah? Sangat jauh. Okey? Cukup tak? Okey, kita baca sikit buku ni. Yang ke berapa? Satu. Muka surat 79. Okey. Kita baca satu hadis. Pujian amalan 62, amalan pembuka pintu syurga. Muka surat 79. Amalan yang ke-31, iaitu pujian baik orang terhadap dirinya. Daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, marra bi janazatin fa usniya 'alaiha khaira. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Wa murra bi janazatin fa usniya 'alaiha syarra. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Fa sa'alahu Umar an dhalik, fa qala sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khaira wajabat lahu al-jannah, wa man asnaitum alaihi syarra wajabat lahu an-nar. Antum syuhada'ullahi fil ard, antum syuhada'ullah fil ard, antum syuhada'ullah fil ard. Maksudnya, satu ketika ada satu jenazah dibawa berlalu, lalu jenazah itu mendapat pujian yang baik daripada orang ramai yang jenazah lalu depan dia, spontan orang ramai, oh jenazah ni baik ni,
Maka bila Nabi dengar, Nabi kata apa? Pasti, pasti, pasti. Kemudian satu jenazah lain pula dia bawa berlalu depan para sahabat. Jenazah itu pula mendapat celaan. Orang kata apa? Ni jenazah tak bagus ni. Maka Nabi pun jawab, pasti, pasti, pasti. Umar pun bertanya Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah SAW menjawab, barang siapa kalian puji dengan kebaikan, maka ia pasti akan masuk syurga. Namun barang siapa yang kalian cela dengan keburukan, maka ia pasti akan masuk neraka. Sebabnya kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Okey. Pengajarannya apa? Pertama, sahabat yang puji siapa? Sahabat Nabi. Makna Nabi kata kamu saksi Allah. Kamu tu siapa? Pastilah orang beriman, bukan sebarangan orang. Yang kedua, sahabat bila tengok jenazah, mereka puji secara spontan, bukan setelah ditanya soalan. Sebab dalam masyarakat kita macam ditanya dulu, apa kamu kata tentang mayat ini? Kita takkan nak kata jahat kan? Tak, saya pernah solat jenazah. Lepas solat jenazah, imam tu tanya, apa kamu semua kata pada mayat ini? Saya pun tak kenal. Saya tumpang solat kat surau tu, tak kenal pun mayat. Takkan nak berbohong kan? Jadi kita diam je lah. Tapi soalan tu macam memaksa orang menjawab. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dah? Siapa yang kata baik tanpa ditanya, dan orang tu mesti kenal mayat tu. Faham? Kalau tak kenal, jangan jawab lah. Ini duduk di Kuala Lumpur, lepas tu mayat duduk Kelantan. Baik kan? Kemudian yang berkata pula pastilah orang yang beriman. Sahabat Nabi yang berkatakan. Jadi bukan sebarangan orang. Okey. Jangan pesan pula kalau saya mati, tolonglah cakap baik-baik kan. Bukan itu sebagai saksi. Okey, satu lagi daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Faqulna wasalasah qala wasalasatun faqulna wasnani qala wasnani summa lam nas'alhu anil wahid. Maksudnya, siapa saja orang Islam yang mendapat persaksian yang baik setelah ia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, ada 4 orang menjadi saksi. 4 orang ni kata, dia ni memang baguslah, saya kenal dia, selalu solat jemaah, selalu buat baik pada orang, tak pernah mengata orang, tak pernah mengumpat. Ada masalah dia sabar, dia tenang je. 4 orang kata, insya-Allah dia adalah orang yang beriman. Sahabat bertanya, kalau 3 orang kata? Nabi kata, kalau 3 orang pun ya. Sahabat tak puas hati kan? Kalau 2 orang kata? Nabi kata ya. Lepas tu sahabat tak tanya dah. Kalau seorang, sahabat tak tanya. Takut apa? Takut Nabi kata tak. Biar tergantung kan. Okey. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ahlul jannah man mala Allahu uzunaihi min sana'in nasi khaira wa huwa yasma'u, wa ahlun nar man mala'a uzunaihi min sana'in nas syarra wa huwa yasma'u. Ahli syurga adalah orang yang Allah penuhi telinganya dengan pujian. Dia biasanya kalau puji masa hidup tak dikira. Yang dikira apa dia? Bila orang tu dah mati, ramai orang puji, itu dikira. Sebab kalau puji masa hidup ni, kadang-kadang dia membodek. Tapi kalau puji kawan tu mati, mungkin tak membodek. Tak ada, tak mungkin. Jadi jangan seronok bila orang puji masa kita hidup. Sedangkan ahli neraka adalah orang yang Allah penuhi kedua telinganya dengan celaan. Bila mati tu orang kata apa? Oh, lega lah, dah lama kita tunggu kan. Kalau 4 orang kata, itu tanda orang tu tak baik lah tu. Okey, cukup InsyaAllah kita jumpa nanti, kita maklumkan
Oh, pagi besok ada kelas, lupa pula. Pagi besok ada kelas pukul 10 pagi insya-Allah. Kita sambut tadabbur surah Al-An'am insya-Allah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم